Alhamdulillah. Pakcik, di sini saya benar, pakcik saya cakap benar. Ada tak menawar? Bukan lima. Ada. Asyik. How are you? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda wal rahmah المبعوث بالكتاب والحكمة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung bacaan kita ini daripada tulisan Syekh Walid bin Abdissalam Bali ini. Muka surat 39. Ya, betul. Hadis yang kedua, Pak Mek. Ya. Iaitu penulis masih nak menyambung kepada kita hadis-hadis yang mensabitkan kepada kita sihir itu wujud dan nak membantah golongan yang menyatakan sihir itu tak ada. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Terjemahan dia, Nabi bersabda, jauhilah oleh kamu 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketujuh dosa itu? Baginda bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat terjadi peperangan, dan menuduh berzina wanita-wanita mukminah yang telah bersuami dan menjaga diri yang tengah lengah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kandungan dari hadis ini adalah, ini penulis kita nak bagi tahu kenapa dia bawa hadis ni, ialah bahawa Nabi telah memerintahkan kita untuk menjauhi sihir, seraya menjelaskan bahawa sihir termasuk perbuatan dosa besar yang dapat membinasakan. Dan hal itu menunjukkan bahawa sihir itu suatu hal yang benar-benar ada dan bukannya khurafat, yakni cerita bohong. Hadis ini kalau ingat lagi, kita baru jumpa dalam Riyadhus Salihin. Kan saya ingat seorang-seorang, baru jumpa dalam Riyadhus Salihin. Di sini antum tengok Nabi menyebut pertama
sihir, syirik pada Allah. Lepas tu Nabi letak kedua, sihir. Sedangkan dalam sihir ini unsur-unsur syirik begitu nyata. Kalau disebut syirik kepada Allah, boleh dipaham kata sihir, tetapi tak diasinkan. Seolah-olah ulama kita kata orang yang terlibat dengan sihir ni ada juga dia punya dua makam. Satu makam dia tidak sampai syirik pada Allah, satu makam dia boleh syirik pada Allah. Maka tengoklah takat mana dia terlibat. Tapi kalau dia terlibat dengan sihir yang membawa kepada makna syirik, maka satu dia sihir, kedua dia syirik. Daripada al-mubiqat ni dia terlibat dengan dua. Dan dia boleh pergi kepada yang ketiga, iaitu apa dia? Dia membunuh nyawa orang tanpa hak. Jadi apa yang baginda larang itu baginda sebut sebagai al-mubiqat, maka semua dia buat. Dan sihir ini juga boleh pergi sampai tahap apa ikhwan? Qazaf. Dia boleh menimbulkan suasana fitnah dan menuduh. Dia boleh menimbulkan suasana fitnah dan menuduh. Dia boleh kuasai itu. Dia boleh kuasai, dia boleh sihirkan, dia boleh pukau supaya orang percaya dengan cerita-cerita yang tak betul dan orang yang tidak bersalah menjadi mangsa. Kalau tahap itu dia terlibat 4 daripada 7. Bermakna jumlah yang majoriti dia terlibat, maka confirmlah dia berada pada zon al-mubiqat. Apa makna al-mubiqat? Penghancur, perosak, maknanya everything destroy. Boleh sana? Tulis kan? Tulis. Kesemuanya hancur. Baik. Jadi saya tidak menghurai panjang kerana saya rasa apa yang tuan buku kita ini fokus sampai kepada kita punya maksud. Maka dia nak menyatakan bahawa dalam hadis ni Nabi sebut sihir, jauhi sihir. Artinya Nabi tak akan minta kita jauhi benda khuraf, benda yang bohong. Nabi tak akan minta kita berkhayal-khayal dengan dia. Bermakna sihir ni wujud. Kemudian dia bawa hadis yang ketiga, hadis daripada Abdullah bin Abbas. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujumi, iqtabasa syu'batan minas sihri, zada ma zada." Barang siapa mempelajari sebahagian daripada ilmu nujum, berarti dia telah mempelajari sebahagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Ini hadis dinilai sebagai hadis yang hasan dalam Abi Daud. Baik, apa tuan kitab kita nak maksud dengan hadis ni, dengan tajuk ni? Kandungan dari hadis tersebut adalah bahawa Nabi SAW menjelaskan salah satu jalan yang menghantarkan kepada mempelajari ilmu sihir, iaitu mempelajari ilmu nujum, dan agar kaum muslimin menghindarinya. Hal itu menunjukkan bahawa sihir merupakan ilmu hakiki yang dapat dipelajari. Yang menunjukkan kepada hal ini, yakni sihir itu benda yang hakiki dan boleh dipelajari, ialah firman Allah Ta'ala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Baqarah surah yang kedua ayat 102. Dengan demikian nampak jelas bahawa sihir merupakan satu ilmu yang sama dengan ilmu-ilmu lainnya yang mempunyai dasar-dasar yang menjadi pijakannya. Ayat dan hadis di atas mengencam sekaligus mencela usaha mempelajari ilmu sihir. Nabi kata, "Man ikhtasaba ilman minan nujum." Siapa belajar sebahagian daripada ilmu nujum. Kita panggil apa ilmu hari ni? Dah, kalau ilmu apa? Astrologi. Wow.
Tulis dah, tulis. Alhamdulillah. Astronomi lah, astronomi kan, ilmu yang bercakap tentang physiology, bukan hak hospital tu, ni pasal langit ni. Ilmu bercakap tentang microbiology. Tak ada nak tulis supaya. Ilmu bercakap tentang cytobiology. Tinggi. Ini semua tinggi. Ini semua ilmu ikhwan berkaitan dengan ini sekarang ini orang berkaitan dengan pakai teropong tengok. Betul? Tengok, kemudian mereka buat kajian. Dulu bintang ni kecil, sekarang ni besar. Dulu jumlah dia sikit, sekarang jumlah dia banyak. So based on itu mereka buat kajian. Itu bukan yang dimaksudkan oleh hadis ni. Hadis ni bercakap tentang nujum, ilmu bintang, yang tak ada teropong tengok, tapi orang bumi boleh tahu apa ada di sana. Ramalan. Maka itu berkaitan dengan bisikan makhluk asing, makhluk halus. Dulu tidak ada orang pandai ilmu nujum ni, melainkan di samping dia ada, kita panggil khadam. Jadi Nabi sebut, siapa yang pergi ambil ilmu ni, artinya dia percaya kepada siapa? Kepada kawan duk beritahu ni lah, yang boleh terbang sampai kawan, dia boleh naik sampai ke atas, makhluk tu lah. Cuan yang kata pandai ahli nujum ni, ahli bintang ni, dia duduk di bumi, dia tak tahu apa. Kadang-kadang lebih dahsyat, dia tu mata tak nampak, tapi dia tahu apa yang ada di sana. Zaman itu teropong tak ada, apa tak ada, tak ada alat-alat yang boleh menghubungkan antara bumi dengan angkasa. Maka dipakailah kuasa lain. Maka siapa yang makin percaya, manik kata dia satu syu'bah daripada sihir. Nabi kata siapa makin percaya dengan dia, makin percaya lagi, maka bertambahlah dia punya khurafat itu. Maka penulis kitab kita kata, berdasarkan hadis ni, bila Nabi kata zada ma zada, dia boleh masuk percaya dalam lagi, maka bertambahlah dia punya kerosakan itu. Dan dia kata dipadukan dengan Baqarah 102, ilmu ini sangat boleh dipelajari. Dan sesuatu yang khurafat, yang khayal, tak boleh dipelajari. Maka ilmu sihir ini bukan ilmu yang khayal, dia adalah ilmu yang hakiki. Wujud dia itu ada pijakan dia, dia ada dasar dia, dia ada usul dia, dia ada dia punya kaedah-kaedah dia. Baik, nanti ke depan tuan kitab kita akan buat perbahasan. Hadis yang keempat daripada Imran bin Husain. Masih tuan kitab kita nak cerita tentang adanya ilmu ni. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahhana aw tukuhhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Bukan dari golongan kami orang yang bertatayyur, yakni beramal kesialan atau meminta dilakukan tatayyur terhadapnya, atau orang yang melakukan praktik perdukunan atau mendatangi dukun menanyakan hal yang akan datang, atau melakukan sihir atau minta disihirkan. Barang siapa mendatangi dukun lalu dia mempercayai apa yang dikatanya, berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat daripada Abu Bakar Al-Bazzar dengan sanad yang jaid. Hadis ni diangkat kepada kedudukannya hasan dan dapat diterima hujah dia. Baik, dia bagi penjelasan. Tatayyur bererti meramal kesialan. Pada zaman jahiliah dulu, masyarakat Arab jika hendak melakukan perjalanan jauh, mereka melepaskan seekor burung
Jika burung itu terbang ke arah kanan, maka mereka akan tetap melakukan perjalanan. Dan jika terbang ke kiri, mereka pesimis dan pulang kembali. Dia orang ambil tayrun, burung ni dia lepas. Bukan dia lepas begitu saja ikhwan, dia lepas dengan bacaan. Dan burung tu bukan burung biasa. Burung ini burung yang telah dimenterakan. Burung ni ada syarat dia. Bukan pergi tangkap burung merpati lagu tu, lepas tu lepas dia ke kanan, maknanya boleh medis, dia pergi ke kiri tak payah medis. Ada, bukan lagu tu. Ini bukan kerja orang biasa. Kalau kita buat lagu tu, saya nak keluar rumah, saya nak tengok burung ni pergi ke mana. Orang kata awak bertatayur. Ya, secara makna, bukan secara hakikat. Hakikatnya burung itu pakcik tengok kan yang dulu nanti naik basikal yang pelantak belakang tu, dia bawa burung warna hijau, ambil kad. Apa pasal? Dia masuk kampung Jelutong kan, ambil kad, lepas tu tengok nasib kan. Burung tu bukan burung biasa, burung tu dia bela, dia jaga. Burung tu tak boleh campur dengan burung-burung yang lain. Burung tu istimewa. Burung tu boleh bercakap, burung tu boleh maki, boleh mencarut. Tu burung tu istimewa. Dan burung tu faham bengali tu kata apa. Kalau suruh tidur, dia buat macam tidur. Suruh makan kacang, dia makan kacang. Bagi burger, dia tak makan. Burung tu burung terlatih. Burung tokong. Burung inilah yang telah dijampi, disihirkan burung tu. Burung tu sendiri telah dikotori rohnya. Dan kemudian bila nak dilepaskan burung itu, dilakukan mentera-mentera tertentu, dengan niat tertentu, dengan memuja benda tertentu, dengan kasat yang tertentu. Barulah agama kata, siapa yang percaya pada tatayur ini, maka dia telah pun beramal dengan benda yang salah. Dan Nabi kata, dia ini kalau dia percaya pada tatayur, dia percaya pada kuhan, dukun, dia percaya kepada tukang sihir, dan dia datang kepada kahin, bertanya kahin dan membenarkan apa kahin itu kata, maka dia kufur dengan apa yang Nabi Muhammad diturunkan kepada Muhammad. Artinya, takkanlah agama ni kata, percaya agama ni nak pergi kata pada kita, awak jadi kufur kerana benda tak ada. Awak pergi percaya benda tak ada, awak jadi kufur. Tak mungkin, benda tu ada. Bila benda tu ada, baru hukum kufur itu datang. Tengok apa kata Tuan Kitab. Kandungan hadis ini menyebut bahawa Nabi SAW melarang sihir dan pergi ke tukang sihir. Dan Nabi SAW tidak melarang sesuatu melainkan kerana sesuatu itu memang ada, mempunyai hakikat dia. Jadi ikhwan, memang sihir ini dia wujud. Baik, kemudian hadis kelima, hadis Abu Musa al-Ash'ari. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata mudminul khamr wala mu'minun bisihrin wala qati'u rahim. Terjemahan dia, Nabi bersabda, tidak akan masuk syurga pecandu khamar, orang yang percaya pada sihir, dan pemutus tali silaturrahim. So, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Dan para ulama terima hadis ini dengan martabat yang hasan. Hadis ni ikhwan, Nabi kata tak masuk syurga. Di antara tak masuk syurga siapa dia? Mu'min bisihrin. Orangnya mukmin dengan sihir. Beriman sungguh dia dengan sihir. Sampai jadi apa pun, terketik, terbatuk, demam 2-3 hari tak kebah, cari tok bomoh dia. Itu nama dia mukmin bisihir. Mukmin sungguh, percaya sungguh dia dengan sihir. Nabi kita tak masuk dalam surga lah ikhwan, kerana sihir ni benda yang Tuhan tak suka. Tuhan tak suka benda sihir ni. Mudminul khamr, peminum arak. Mudmin dia jadi ketagih. Dia ketagih dengan khamar. Dan dia ini satu orang yang qati' rahim, pemutus rahim, adik-beradik yang keluar satu uri, satu perut dengan mak. Dia tak mau sambung, dia putus. Ada peluang, ada can, ada boleh dia buat untuk menyambung, maka dia tutup semua ruang itu. Nabi kata dia ni seolah-olah tak masuk syurga. Baik, apa ulasan penulis?
Ada 3 golongan yang tidak akan masuk syurga kecuali setelah mereka diazab di neraka akibat dosa dan kemaksiatan mereka. Satu, kata penulis, pecandu khamar, iaitu orang yang sudah menjadikan minum khamar sebagai kebiasaan. Maknanya kalau dia tak minum, dia tak boleh duduk. Kalau orang tanya pada antum, saya nak tanya sikit lah. Saya nak faham betul, saya ni kalau tak esok rokok tak boleh sembahyang. Apa kita nak kata? Bermakna dia mudmin tadkhil. Dia itu satu orang yang addicted dengan rokok. Dia mudminul tadkhil. Dia jadi ketagih dengan rokok. Tapi saya bukan masalah rokok, dia kata masalahnya kalau tak isap saya tak boleh sembahyang. Macam mana nak buat? Dia katakan usul fiqh kata sesuatu yang kerananya baru boleh buat benda wajib, maka dia pun jadi wajib. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh sampai jadi mudmin, itu tidak boleh. Orang yang percaya pada sihir, mukmin, orang yang yakin bahawa sihir itu sendiri memberi pengaruh bukan dengan takdir dan kehendak Allah. Mukmin dia dengan sihir. Kita percaya sihir ada, tapi bukan kita mukmin dengan kuasa dia. Kita mukmin pada kuasa Tuhan. Kita percaya dia ada. Pasal itu rukun agama. Kita beriman dengan benda ini. Orang yang memutuskan tali silaturahim, qati' rahim, iaitu orang yang menjauhkan kerabatnya, tidak bersilaturahim kepada mereka dan tidak juga mengunjunginya. Kata penulis, Nabi SAW melarang untuk meyakini bahawa sihir sematalah yang memberikan pengaruh. Tetapi seorang mukmin harus meyakini bahawa sihir atau lainnya tidak akan bisa memberi pengaruh kecuali atas kehendak Allah. Allah berfirman, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ini ikhwan, berkali-kali kita belajar, kita diasuh percaya, diasuh kita beriman bahawa Allah lah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Bukan kata Tuhan berkuasa atas tubuh badan kita. Dalam tubuh badan kita adalah bidang dan wilayah kuasa Tuhan. Sebab dia adalah Rabbul Alamin. Buah pinggang kita, hati kita, jantung kita, limpa kita, kidney kita, lang kita, semuanya Allah yang berkuasa. Ilmu yang Tuhan turunkan kepada para doktor itu sebahagian daripada kekuasaan Tuhan, supaya kita nampak wa min ayatihi, ini kebesaran dia. Doktor boleh kaji, boleh cam, tapi penentu kita memohon kepada Rabbul Alamin, Tuhan. Minta kepada dia. Kalau doktor kata mata kita ada masalah, kita minta kepada yang buat mata dan yang buat penyakit mata. Minta kepada dia. Doktor pakar dalam mata kata, ikut apa yang kami teropong tengok, awak sedang melalui tanda-tanda kebutaan. Kita tidak menolak kajian doktor, tapi kita tahu itu satu ilmu yang Tuhan bagi ke dia untuk menyatakan Tuhan itu Rabbul Alamin. Tuhan itu pun takbir, pengurus penyakit. Minta kat dia, sujud kat dia. Jangan bawa diri kita sampai menghina, sampai tak tahu kita nepi tangan. Minta ke Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan Syafi. Tuhan ini Syafi, penyembuh. Tuhan ini Majid. Tuhan ini Mujib, pemberi, pendengar. Sami'ud du'a, inna rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku sangat mendengar doa. Minta dan minta, jangan putus asa pada Allah. Walaupun sihir sekalipun, Tuhan uji kita dengan sihir. Itu ujian Allah. Allah uji Nabi dia dengan sihir. Itu ujian Allah. Maka kita pohonlah kepada Allah, minta kepada Allah, dan itu berkaitan dengan kekuatan iman kita. Maka di situlah kita tahu ikhwan kualiti keyakinan kita. Kalau kita memang daripada awal kita canai, kita asuh, kita uli iman kita dengan adunan yang betul, alhamdulillah.
Akan sampai masa dia Allah uji, itu kita ada iman. Sengat kita sengat. Kerana apa? Kerana kita manusia. Kita kena yang panas, takkanlah kita nak sujud syukur. Alhamdulillah panasnya, ye. Dah. Itu nampak sangat ada sign kronis. Dia penyakit. Kita akan menangis, kita akan melupa pasal kulit sakit. Tapi kita tak pernah lupa kepada Tuhan. Kita kata qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang menimpa aku tak sat ni, aku sakit, aku luka, aku cacat, kesemuanya telah disurat, telah diizin, dikehendaki oleh Rabbku. Hanya Dia saja boleh mengubah nasibku. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tak ada tempat aku mengadu. Minta ucaplah la haula wala quwwata illa billah. Ibn Taymiyah juga disebut oleh Ibn Qayyim perkara yang sama. Dia berbincang satu bab besar, bab betapa nikmatnya ujian. Masa saya baca tulisan mereka, saya jadi takut. Saya heran macam mana mereka ada perkataan betapa nikmatnya ujian. Sebab orang macam saya takut diuji. Kalau Allah uji kita dengan sakit, kita bolehlah pergi kata ke orang berman, nikmatnya dalam sakit. Dia tu duk tunggu, tak apa, aku tunggu hari yang sakit, aku nak main katakan. Tapi ketika mereka ini menulis, mereka bukan menulis kerana nak menulis. Mereka menumpahkan pengalaman mereka. Mereka merasa nikmat diuji oleh Tuhan. Sakit Ibn Taymiyah kena uji, sakit Ibn Qayyim kena uji, tapi mereka telah membuka musibah itu, betapa Tuhan berurusan dengan kita ketika musibah itu turun. Oh subhanallah. Maka masa itu kita tahu pada ikhwan, hati itu kuat. Dan hati itu kuat kerana bukan pada hari ini, pada hari sebelumnya dia diasuh dengan kuat. Dengan kuat. Saya kata pada Pak Cik tu, saya kata alhamdulillah, saya tengok Pak Cik ni jaga makan bagus. Dia kata kat saya, kalau 40 tahun silam aku jaga makan bagus, ni baru kemarin hang tengok aku jaga makan. 40 tahun dulu dia kata, kalau aku umur 30 aku jaga makan, okey lah. Lah ni aku dah 70 baru aku nak jaga makan. Aku jaga macam mana pun tak ada apa dah. Aku dah habis dah, dia kata, aku dah loose. Dia guna perkataan aku dah loose. Semua dah loose. Organ-organ semua dah loose. Ya ikhwan, pasal itu sebelum kita ditimpa musibah, Tuhan akan buat apa? Tuhan akan bagi kita saksikan orang ditimpa musibah dulu. Itu sebagai pertanda kita sedang menjalan ke arah akan diuji. Kenapa Allah takdirkan kita melihat orang susah? Kerana Tuhan suruh kita melihat apa yang tak ada pada diri dia sehingga dia gelabah, apa yang ada pada diri dia sehingga dia bersyukur, supaya hari kita akan datang. Kasihnya Tuhan. Tuhan bagi kita tengok orang mati, dan Tuhan suruh kita tengok apa yang dia tak ada sekarang. Dan kita masih, orang putih kata, we have a time, a lot of time, more of time. So, kita kena buat apa? Tuhan benda suruh pergi ziarah orang sakit, orang mati, kita mandikan orang, apa kita boleh tengok? Ya, sebelum hari itu datang kepada kita. Kemudian penulis bawa hadis yang ke-6, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia menyatakan, barang siapa mendatangi seorang peramal atau tukang sihir atau dukun, lalu dia bertanya dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata sebiji apa yang Nabi kata. Baik ikhwan, sebelum saya masuk perkataan para ulama kita, saya nak kata sikit. Yang kita belajar tak sat tadi, kita duk baca hadis-hadis, hadis nombor 3 sampai hadis nombor 6. Kan kita baca hadis yang nombor 2 sampai hadis nombor 6. Maknanya kita baca tadi lebih kurang 4 hadis. Betul Pak Amir? Ya. Baik. Apa maqasid kita dapat? Maqasid kita dapat, penulis ini bermati-matian nak menjawab kepada satu golongan yang menyatakan sihir itu tidak wujud. Iaitu satu pandangan yang ada di dalam mazhab Khawarij.
Mu'tazilah, satu pandangan dalam Mu'tazilah menafikan hadis Imam Muslim berkenaan Nabi kena sihir. Kita ni ikhwan, kita ni ambil duduk di ujung-ujung negeri macam ni, kita pun tak tahu Mu'tazilah ni apa dia. Dan kalau orang kata Mu'tazilah ni tak percaya, kata sihir ada, kita tetap percaya sihir ada, pasal kita duk tengok dalam kampung banyak. Betul Pak Man Ramli? Betul. Kita dah tengok orang kena, saat ni kawan tu menjerit, kawan ni menjerit. Kita tahu, tetapi anda tengok disiplin, kita kata disiplin dalam ilmu, soalnya Mu'tazilah itu ada ke tak ada, berkembang ke, hidup ke mati, nombor dua. Pertamanya, dari segi ilmu ada yang diisbat, ada yang dinafi. Yang apa yang nak disabitkan, nas yang kuat kata sihir ada, itu kena bawa pada umat. Nas bertubi-tubi menafikan fahaman sihir tak ada, itu kena dibawa pada umat. Nas menafikan, kalau ada orang kata sihir tak ada, nas menafikan pandangan itu, kena dibawa. Agama ini ikhwan, dia macam tu sifat dia. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, supaya jelas, supaya ada penjelasan di antara petunjuk dan kesesatan. Bagi umat dengar, bagi umat dengar. Pasal tu bila orang bawa ajaran bukan-bukan sejak akhir-akhir ni, orang nak dengar kita ke orang tak dengar kita tu orang punya pasal. Tapi bab kita beri penjelasan. Lebih-lebih lagi ikhwan, kena bagi penjelasan bila ada orang bercakap satu benda besar dalam agama, dia sandar pada agama dan dia sandar kepada dinullah ni. Din kita lah. Dia sandar pada Nabi. Nabi kita. So kita yang beriman dengan kesucian Muhammad, kita beriman dengan mukjizat Muhammad, kemaksuman Muhammad, kita beriman dengan mukjizat-mukjizat yang Allah beri pada Muhammad, kita beriman bahawa lisan Muhammad ini tidak pernah dipengaruhi oleh hawa nafsu ketika berbicara tentang agama yang besar dan agung ni. Kita kena membela, bukan kita nak pergi kacau dia. Soalnya dia bawa satu benda dan dia kata ini kebenaran, dan dia sandak dengan pakaian agama. Kita kena bagi tahu. Dia dengan beraninya menyatakan apa yang kita belajar selama ni tak betul. Maka kita dengan beraninya bertanya balik, di mana kita tak betul? Wasiat Nabi, Imam Malik riwayat, Imam Muslim riwayat, wasiat Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat. Apa Nabi tinggal? Quran dan Sunnah. Jadi ilmu apa kita kena belajar ikhwan? Ilmu Quran dan Sunnah, bukan ilmu lain. Daripada Quran gabung dengan Sunnah, kita akan melihat dinul Islam. Tapi bila ada orang dia datang menyampaikan ilmu, tak payah daripada Quran, tak payah dari Sunnah, atau daripada Quran tak payah ke Sunnah, atau daripada Sunnah tak payah ke Quran, atau tak payah kedua-duanya, dia menjadi ilmu yang baru. Maka kita kena syak dengan orang ni. Kita kena bertanya, daripada mana awak ambil benda ni? Ini adalah sifat salafus soleh sejak daripada dulu. Walaupun tempat tu tak ada Mu'tazilah, ketika mereka bercakap tentang kitabul iman, mereka akan sentuh semua fahaman yang salah. Walaupun orang kampung tu tak tahu apa dia Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, tak tahu. Macam kita lah Berman. Mana kita tahu Jabariyah, Jabariyah ni semua? Mana kita tahu? Dulu kita duduk mengaji, kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaji Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Cakap tu. Dalam ilmu kita belajar tu pun tak cerita Jabariyah, Jabariyah ni semua. Mai orang cerita Jabariyah. Kita bila dengar kelas-kelas akidah cerita Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, lah mana punya duk mai. Kita tak tahu. Soal orang faham, orang tak faham. Soal kedua, soal benda tu ada pada umat, tak ada pada umat. Soal kedua, soalnya ketika ilmu iman dibahas, kena diceritakan pembatalan iman dan perkara merosakkan iman. Kena diceritakan al-aqidatu sahihah daddun al-aqidatul batilah. Daddun ini penting. Yang mana yang sahih dalam akidah, yang mana yang batal dalam akidah, batil. Dua-dua dicerita. Sifat iman, sifat kekufuran. Dinul Islam,
adyanul kufar. Dicerita habis-habisan. Itulah metod yang penulis kita bawa kepada kita. Kalau ini kita tak sampaikan kepada umat ikhwan, umat pasti akan keliru, umat pasti tidak akan tahu apakah sebenarnya kebenaran agama mereka. Kita ni kepo duk masuk campur hal orang, dah. Orang yang masuk campur hal kita. Kita ajak Quran, kita ajak sunnah, orang kata kita salah. Dia orang kepo dengan kita. Dia orang baca hadis palsu, kita tak pernah kata apa. Kita cuma kata, bila orang tanya soalan, apa pandangan hadis tentang Nur Muhammad, kita palsu. Oh, pandai-pandai hantar utang mana? Dah tak tahu. Baca kitab para ulama' baru kita tahu. Awak, macam mana awak boleh tak tahu hadis tu palsu? Awak baca kitab siapa? Saya baca kitab ulama', saya tahu dia palsu. Awak baca kitab siapa sampai tak tahu palsu? Itu masalah dia. Baik, ikhwatul iman, mari kita lihat pandangan para ulama'. Baik, perkataan para ulama'. Tuan kitab kita nak tengok daripada dia bawa pada kita ayat Quran, hadis, ada tengok disiplin ilmu. Antum kita baca Quran dalam surah An-Najmi kan, Allah macam mana Allah membela Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi. Allah kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Betul? 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Tu baca lagi sampai ayat 2-3 di bawah. Baik, poin dia kita ambil tahu lah. Kita ambil dua benda saja kat sini. Satu, Allah membersihkan Muhammad daripada apa? Daripada pandangan orang agama yang Muhammad sampaikan itu datang daripada pemikiran dan hawa nafsu Muhammad. Yang tu Tuhan raba dulu. Tak ada. Apa saja Muhammad bercakap pasal akhirat, pasal dunia, pasal keadilan Islam, pasal ihsan, pasal jiwa, pasal hidup kita dunia dan akhirat, Allah raba, Allah padam. Tidak ada kena-mengena dengan apa yang Muhammad sangka, Muhammad ingat, Muhammad teringat. Tak ada. Nafsu Muhammad tak terlibat. Itu satu. Kalau nafsu Muhammad tak terlibat, pandangan Muhammad tak terlibat, pemikiran Muhammad tak terlibat, macam mana Muhammad boleh tahu semua ni? Maka Tuhan dedahkan satu persatu. Tuhan kata kesemuanya ini wahyun yuha. Perkataan dia dua. Wahyun yuha. Ada wahyu, ada muha. Wahyu apa dia? Tuhan mula bicara. Tuhan mula bagi tahu apa yang sedang berlaku pada Muhammad. Macam mana Muhammad boleh tahu? Semua ini ada dia punya momen dia. Wahyun, ada suatu tragedi. Tragedi apa? Kami turunkan peristiwa, kami turunkan wahyu daripada langit. Ketika wahyu turun, akan ada muha, yuha. Akan ada muha, apa dah? I'lamus syariah. Akan ada isi. Kenapa kami buat satu-satu momen kejadian wahyu tu? Ketika wahyu tu turun, kami stop lisan dia. Kami stop pemikiran dia. Kami stop hawa nafsu dia. Dia tak boleh masuk campur. Sekarang ni momen dia. Suasana yang begitu sejuk, peluh boleh keluar ke dari Nabi. Sahabat riba Nabi. Sahabat riba Nabi. Atas paha dia. Tiba-tiba dia kata, punya berat, aku rasa macam nak patah. Itu adalah momen wahyu sedang turun. Apabila wahyu turun, dia mesti ada yuha. Ini adalah momen kami buat tragedi macam tu kerana ada benda kami sampaikan pada Muhammad dalam bentuk muha, isi syariat. Muhammad mengambil daripada Tuhan dia. Macam mana benda tu jadi? Allamahu syadidul quwa. Kami pakai makhluk kami yang sangat kuat ingatan dia, yang tak akan, yang mustahil dia akan lupa. Macam mana kata makhluk Jibril ni mustahil akan lupa? Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla. Jibril berada di atas sana, di langit sana, Muhammad berada di bumi.
Ketika wahyu Allah sampai pada Jibril, Allah kata dekati Muhammad. Allah kata saja dekati Muhammad, dia telah berada di sebelah Muhammad. Bagaimana dia boleh lupa? Orang-orang yang mengaji anti hadis, kerana menutup jiwa mereka untuk memahami wahyu, mereka takkan dapat apa yang kita cakap ni. Termasuk orang-orang yang baru ni. Hak babi hutan, terima kasih ni. Terima kasih si babi hutan. Ya. Mereka takkan faham. Kenapa takkan faham? Kerana sistem mereka mengambil agama bukan dengan jalan ni. Dan sekarang mari kita tengok daripada mana mereka ambil agama. Kalau Tuhan belok mulut Muhammad, Tuhan belok emosi Muhammad, Tuhan belok ilusi Muhammad, Tuhan belok pemikiran Muhammad, hawa nafsu Muhammad daripada masuk dalam agama ini. Kalau saya bertanya, di manakah cacat celahnya pemikiran Muhammad sehingga tak boleh diguna sikit? Antara Muhammad dan para ulama, kenapa pandangan para ulama dapat diterima? Antara Muhammad dengan orang-orang hari ini, apa istimewanya orang hari ini? Semulia itu Muhammad, dijaga oleh Tuhan. Tuhan belok dia dengan maksum. Tuhan tak benarkan dia buat dosa-dosa, mengaibkan diri dia, mencacatkan maruah dia. Tuhan pelihara dia. Daripada hari dia kecil sampai hari dia dapat wahyu pertama, Tuhan asuh hidup dia. Pun pemikiran dia tidak boleh jadi isi, inti pada agama. Maka kita bertanya kepada orang yang belajar agama bukan daripada jalan Muhammad, bagaimana kau mengenal kalam Tuhan tanpa Muhammad? How dare you? Tell me, my brother. Bagaimana setiap ayat Quran, setiap ayat Quran kau boleh tahu tanpa kau mengenal lisan Muhammad? Apa kata ikhwan? Anda tengok apa kata, kita dah belajar dah benda ni dalam Syarhus Sunnah oleh Imam Barbahari. Oleh Imam Barbahari. Apa dia kata ikhwan? Dalam Syarhus Sunnah, kita dah khatam dah di Baitur Rahman. Kita dah khatam dah. Sampai Baitur Rahman berwajah baru sekarang. Oh, Baitur Rahman sekarang berwajah baru. Dia bukan Baitur Rahman biasa. Dia adalah satu bilik samina. Dia ada dua zon. Kita masuk zon lama dengan masuk zon baru. Bila kita masuk zon baru, kita berada pada dunia baru, dimensi baru, milenium baru. Maka saya nak fikir, saya nak pergi ke tak Baitur Rahman ni? Saya kena pergi dengan nafas baru. Saya tak boleh pergi dengan nafas lama. Sebab dia merupakan suatu dewan anjakan paradigma. Saya ingat Ustaz Nan kena mendahului saya lah. Saya duduk di belakang. Semua saya ada. Apa kata Imam Barbahari? Orang-orang yang mengikut ajaran-ajaran ni semua tak pernah dengar benda ni, ikhwan. Tak pernah tahu. Dan itu juga saya rasa kemungkinan, saya tak dapat confirm, saya kata kemungkinan juga kesalahan para ulama kita, kerana tidak mendedahkan isi agama ini berdasarkan prinsip yang betul. Prinsip yang betul. Cuba dengar apa kata Imam Barbahari. Nombor satu sekali Imam Barbahari buka kitab dia Pakcik Nazri. Kita baca bab sihir kan, tapi saya masuk bab ni kerana penting. Bab ni sangat penting. Dan yang saya cakap ni semua benda kita dah belajar. Sebenarnya ikhwan, kalaulah ajaran lepas ni semua bermaharaja lela dalam alam, antum dah boleh jawab hanya dengan kitab Syarhus Sunnah. Cuma kita terlupa yang kita belajar. Itu saja. Cuma itu saja. Okay? Bila mai dakwaan-dakwaan ni semua, kita kena balik kepada prinsip. Jangan balik pada furuk dia, balik pada prinsip. Tak mana yang kita kena jawab dulu? Prinsip beragama. Apa kata Imam Barbahari? Kata Imam Barbahari, pertama sekali dia kata, i'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Berhenti kata kat tu? Tak berhenti dekat tu. Dia kata sebentar. Dia kata wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar.
Tak boleh berdiri yang satu melainkan dengan yang lagi satu. Kalau nak faham Islam yang di dalamnya ada Quran dan Sunnah, nak faham Islam tanpa Sunnah tak boleh. Sebab la yaqumu ahaduhuma, satu tak boleh berdiri illa bil akhar, melainkan satu ni kena mat baru stand dia kuat. Tang sini sahaja mereka dah menghadapi masalah. Ahli-ahli makrifat ni semua ni telah menghadapi masalah. Bila kata Imam Bukhari, juga diulang oleh Imam Ibn Salah, bila kita sebut sunnah, kita maksud dengan sunnah yang sahihah, yang sabitah. Dunia makrifat dipenuhi dengan hadis-hadis yang terlalu dhaif dan palsu. Mereka tahukah itu tidak boleh dijadikan hujah? Mereka tidak tahu. Mereka tahukah itu tidak boleh dijadikan syarahan? Mereka tidak tahu. Takat tu satu. Lepas tu Imam Barbahari kata apa? Tengok. Kata Imam Barbahari, An-Naddin, sesungguhnya agama, innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Agama ini datang daripada sisi Allah. Lam yudha', sekali-kali agama ini tidak diambil, tidak diletak ala uqulir rijal wa araihim, tidak diambil dan diletak di atas pemikiran otak-otak orang tertentu dan pemikiran mereka. Tidak. Wa ilmuhu 'indallah wa 'inda rasulih, sesungguhnya ilmu di dalam agama ini adalah ilmu dari sisi Allah dan daripada sisi Rasul utusan Allah. Dia kunci satu. Yes. Saya nak tanya pada sahabat lepas, dia tahu tak benda ni? Saya bukan marah kat dia, tapi saya kena kata kat dia, dia tahu ke benda ni? Dengar lagi apa kata Imam Barbahari. Abang Man bisa dengar Imam Barbahari kan, tapi saya ingat saudara lepas tak bisa dengar. Dia pun tak kenal seperti Imam Barbahari. Sebab setiap tafsiran dia dalam agama tidak mengambil dari siapa-siapa, termasuk dari Muhammad. Dia berbicara sendiri. What is it? Why is it? Dunia-dunia ma'rifat takkan tak dipenuhi dengan tokoh-tokoh dia. Sekurang-kurangnya kita belajar tasawuf, kita dengar nama siapa? Al-Ghazali, kita petik perkataan Ghazali. Tapi dunia dia apa? Siapa pemimpin mereka? Siapa pemimpin mereka? Pemimpin yang reti Quran, reti sunnah, reti agama ni, reti tentang maqasid agama. Mereka tak boleh sebut. Sebut kan? Kita nak dengar. Bukan nak dengar pasal nak apa, nak dengar lah. Kalau ada hujah yang betul, kita nak ambil. Kata Imam Barbahari, tengok, wala tattabi' syai'an bihawak, wala tattabi' syai'an bihawaka, maka sekali-kali sedikit pun jangan diambil daripada nafsu kamu dalam agama ini. Jangan diambil apa-apa tafsiran, apa-apa penjelasan dalam agama daripada hawa kita. Fatamruqu minad din, kamu akan keluar daripada agama ini, kamu akan terpesong daripada agama ini. Fatakhruju minal Islam, kamu boleh keluar daripada Islam kalau terlampau dan melampau. Tak cukup takat tu. Dengar apa kata Imam Barbahari. Dia mati tahun bila? 329 Hijrah. Betul Abang Man? Tak apa, kalau saya salah boleh betulkan. 329 Hijrah di Baghdad sana. Apa kata dia? Dia kata fa innahu la hujjata lak, sesungguhnya kamu tidak ada hujah dalam agama ini. Kamu bukan hujah dalam agama ini. Qad bayyana Rasulullah sallallahu wa salamuhu li ummatihi as-sunnah. Sesungguhnya Rasulullah telah memberi penjelasan kepada umat dia tentang sunnah dalam agama ini. Ya. Saya nak bertanya pada saudara lepas. Ya, saya kena fokus kepada dia. Dari mana saudara tahu dalam Quran tidak ada solat 5 waktu? Dari mana saudara tahu?
Saya ingin bertanya, dari bahasa Arabkah? Dari usul fiqh? Dari mana? Saya ingin bertanya, dari mana? Andai kata saudara tidak mendapat kesarihan 5 waktu dalam Quran, andai kata, so I'm agree with you. Baca-baca Quran tak jelas 5 waktu duduk tak mana, tak jelas. Okey, saya ingin bertanya pada saudara, Quran yang dikaitkan dengan waktu-waktu salat itu diturunkan kepada siapa? Kepada Muhammad. Apa Muhammad terjemah ayat itu? Sebab tak mungkin saudara boleh menterjemahkan ayat itu tanpa melalui Muhammad. Saudara bahasa Arab pun tak tahu. Samalah dengan saya Tamil pun saya tak tahu. Bagaimana mungkin? Takkanlah saudara tak ada satu tafsiran. Solat 5 waktu, kemudian Tuhan mendiamkan diri. Cari-cari waktunya tak jumpa. Di mana letak 5? Di mana letak Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh? Macam mana? Saudara tak berjumpa. Saya ingin bertanya, saudara juga tidak berjumpa daripada kalam Muhammad. Muhammad itu pemimpin Anbiya dan Rasul. Adakah Muhammad juga berdiam diri tentang ayat itu? Saudara menerima hadis Imam Bukhari, kata Abdullah bin Abbas, bulan puasa Jibril akan datang bertadarus Quran dengan Nabi. Tak ada ayatnya lepas daripada Nabi. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kalau ada yang Muhammad terlepas, akan diingatkan balik. Bagaimana saudara boleh tahu dalam Quran tidak ada ayat? Muhammad sebegitu punya besar. Perjalanan Islam ini dikaitkan dengan Muhammad, dan Islam kita dikaitkan dengan Muhammad. Muhammad tak bagi penjelasan. Saudara, kenapa jadi begitu ya? Ya ikhwan, kata Imam Barbahari, Muhammad qad bayyana Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi li ummatihi as-sunnah. Muhammad telah tabayyana, memberi penjelasan kepada umat dia sunnah. Kenapa kita tahu? Andai kata Quran tak sebut 5 waktu, macam mana kita solat 5 waktu? Kerana hadis sahih 5 waktu. Jibril turun 5 kali. Hari ni turun, besok turun, lusa turun. Bukan kata ajak rakaat solat, ajak kenal waktu ni macam mana. Ya Allah, tak payahlah pergi jauh-jauh. Mungkin saudara boleh berkenalan dengan Syekh Sabit dalam kitab dah Fiqh Sunnah. Saudara kenal Syekh Sabit, kenal Fiqh Sunnah. Saudara tak kenal, tapi saudara sedang menafikan sesuatu yang besar. Maka kita ingin mengetahui apa yang dimaksudkan itu. Sebab para sahabat tak pernah menafikan solat 5 waktu. Ijma' kaum muslimin, ijma'. Dan berdasarkan ayat 115 surah An-Nisa, kata Al-Hafiz Ibn Kathir, sesiapa yang menolak ijma', dia boleh jadi kufur. Itu kaedah hukum. Kata Imam Barbahari, saya fikir dia pun tak tahu benda ni Ustaz. Saya bukan marah, saya nak bagi tahu. Saya pun tak tahu apa yang dia tahu. Tetapi saya yakin dia pun tak tahu apa yang saya tahu. Apa kata Imam Barbahari? Dia kata Imam Barbahari, tasdiqu bil athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sesungguhnya kau kena benarkan asar Muhammad. Asar Muhammad. Yang Imam Barbahari maksud dengan asar di sini adalah hadis. Kau kena benarkan asar Muhammad. Kata Imam Barbahari lagi, saya dengar, saya nak depa dengar. Dan PMT kena bagi ni kat depa. Saya nak depa dengar. Nanti Tuhan akan tanya saya, Pak Cik, hang tak kata apa kat depa? Hang tahu apa ada dalam ni? Hang tak sampaikan kepada depa ke? Saya sampaikan. Saya kata, Allahumma qad ballaghtu. Tuhan, aku sampaikan ajaranmu. Aku bela ajaranmu Tuhan. Sebab mereka ada pengaruh. Dan saya pun heran kenapa pihak berkuasa tidak menjawab mereka.
Saya tidak ada authority, saya tahu dia. Slow sikit lah. Tak ada. Slow sikit. Kata Imam Barbahari, tengok apanya Imam Barbahari kata ni, antum cuba tengok ada tak kat mereka? Ada tak kat mereka? Kata Imam Barbahari, annal kalam fil Rabb muhdathun. Sesungguhnya apa-apa perkataan kita tentang Tuhan, kesemuanya muhdath, kesemuanya rekaan baru, kesemuanya tak boleh kita buat. Wa huwa bid'atun wa dhalalatun. Apa saja kita cakap pasal Tuhan, kesemuanya benda itu bid'ah dan sesat. Wala yatakallamu fi Rabb illa bima wasafa bihi nafsa fil Quran. Tidak boleh kita bercakap pasal Tuhan melainkan apa yang Tuhan sifatkan dirinya di dalam Al-Quran. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah diterangkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, itu saja kita boleh cakap. Saya bertanya lagi sekali, mereka tahukah ini? Mereka bercakap pasal Tuhan, mereka bicara pasal Tuhan. Tadi ada satu sahabat saya ipoh hantar, mana punya ni, saya pun tak tahu lah, orang tua ni kena dong ketung kot. Dia kata, mana Tuhan? Mana Tuhan? Mereka kata dia ada, tapi tak boleh tunjuk tak mana. So kita pun duduk tunggu dia nak kata apa. Last sekali dia pun kata, saya pun tak tahu, saya pun duduk cari dia tak mana. Mangkuk punya orang tu. Siapa kata Tuhan ada di langit, dia kafir. Siapa ada kata Tuhan atas sejadah, dia kafir. Dia mengkafirkan diri dia, lepas tu dia kafirkan orang. Tengok ajaran yang tak betul, emosi dan ilusinya ini. Ikhwan, kata Imam Barbahari, anda tengok setelah Imam Barbahari terang kepada kita semua ni, satu benda dia kata, fanas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda wal hifza mimma yakrahu wa yaskhutu. Imam Barbahari kata, kepada Allah lah kita kena memohon apa? Taufiq, pertunjuk, supaya dia memberi kekuatan kepada kita. Lima yuhibbu wa yarda, apa yang dia redha, apa yang dia cintai. Wal hifdhu, dan dia memelihara kita. Mimma yakrahu wa yaskhutu, daripada apa yang dia larang dan daripada apa yang dia benci. Agama ini prinsip dia. Pasal itu dalam An-Najmi tadi Tuhan kata, kami tak bagi Muhammad cakap dengan Hawa nafsu dia, kami yang berbicara kat Muhammad. Antum tengok Quran, kita duk belajar Quran ni. Saya kata pada antum, Quran tu kita panggil apa? Kalam Allah. Betul? Betul kan? Kalam Allah. Kalam Allah maksud dia, kalau saya kata kalam Ustaz Nan, maksud dia perkataan Ustaz Nan. Bermakna perkataan tu Ustaz Nan boleh keluarkan, boleh tak keluarkan. Jadi perkataan tu ada dalam diri kita. Tapi kalau kalam Tuhan, benda yang kita nisbah pada zat dia, benda tu ada kat dia. Kalau zat Tuhan mulia, kalam dia mulia. Zat dia qadim, kalam dia qadim. Kalam Tuhan ni adalah hak Tuhan. Tuhan tak payah berkeluar, tak apa. Untuk apa Tuhan berkeluar kalam dia dan menumpahkan ke alam ni? Tapi Tuhan mengeluarkan kalam tu daripada diri dia. Dia berkeluar dengan kesucian, kalam yang suci. Dia keluarkan kalam tu daripada mulut dia. Dia keluarkan kalam tu daripada diri dia. Bagi dekat Jibril. Jibril bawa kalam dia mai kat Muhammad. Kita tanya soalan dia, untuk apa Tuhan keluarkan kalam daripada diri dia? Kerana kalau Tuhan tidak mengeluarkan kalam daripada diri dia, umat dalam dunia ini tidak akan dapat petunjuk. Hatta Rasul dia tak ada petunjuk. Yang kita duk baca Quran apa man? Kan kita duk baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kalam Tuhan. Kita baca ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, itu kalam Allah. Kalau kalam Allah tak bagi tahu jual beli halal, riba itu haram, kita tidak ada petunjuk untuk hidup macam mana nak bermuamalat. Kerana kalam Tuhanlah kita dapat petunjuk. Maka Tuhan tak benarkan kalam dia dicakap oleh siapa-siapa, malaikat Rasul utusan dia saja, kerana kalam dia suci.
Tetapi mereka berani bercakap tentang setiap kalam Tuhan tanpa melalui Rasul utusan Tuhan. Ikhwan, this is a big criminal dalam akidah. Kriminal yang besar dalam akidah. Pasal itu kita kena bagi tahu. Besar jenayah ni. Jenayah ni jenayah akidah. Bukan jenayah Seksyen 118 mengajar agama Islam tanpa tauliah. Bukan, tidak. Ini lebih besar. Ini soal orang ada tauliah kena cakap, tak ada tauliah pun kena cakap based on knowledge, apa yang awak tahu tentang agama awak. Ya. Tuhan keluarkan kalam dia ke alam ini supaya umat ada bimbingan. Dan Tuhan keluar ni, kalam Tuhan keluar pada diri dia, bukan dia tabuk macam ayat hujan. Kalam dia keluar pada diri dia, jatuh macam ayat hujan, sahabat dapat banyak, sahabat dapat sikit, faham sendiri tak? Semua kalam dia keluar, dia letak dekat satu utusan dia. Dan utusan ni dia maksumkan betul-betul, supaya tidak ada penyelewengan dan percampuran kalam antara kalam diri Rasul itu dengan kalam Tuhan. Masya Allah, benar Tuhan di atas apa dia buat. Rasul dia tidak pernah campur kalam Rasul dengan kalam Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi bimbingan untuk kita hidup. Tiba-tiba kita boleh ambil kalam Tuhan, kita terjemah ikut suka. Kita pun tak tahu apa pasal kalam Tuhan, tak tahu momen dia, tak tahu apa. Maka ini adalah sesuatu yang sangat tidak boleh kita redha, ikhwan. Sekali-kali kita tidak boleh redha. Kalau kita redha di atas benda mungkar. Benda mungkar. Dulu geng anti hadis kan, sampai nak sembahyang 3 waktu, lepas tu main pula satu mana punya makrifat pun tak tahu, sampai tak mau sembahyang terus. Sampai tak mau sembahyang terus. Pasal tu depa ambil kalam Tuhan, depa bercakap. Kita bertanya, bagaimana beraninya awak bercakap pasal kalam Tuhan ni? Hatta Muhammad saja tak boleh cakap ikut suka. Ada surah Al-Aqaf kan, kalau Muhammad cakap ikut suka tentang kalam Tuhan, Tuhan kilas tangan kanan dia pergi ke belakang, cabut jantung dia keluar buah dada. Tapi mereka jangan berhujah lah, walaupun saya tak pakai cakap Muhammad, Tuhan tak buat apa pun ke saya. Janganlah cakap lagu tu, kerana member kita dah cakap lagu tu dah. Jangan ambil hujah member kita tu. Tak betul. Itu hujah yang tak betul. Maka kerana itu kena betul lah. Pasal itu kita tengok apa kata Imam Barbahari. Kita kena tahu daripada mula sampai akhir, sampai bila-bila kita kena tahu. Bila kata Islam itu adalah sunnah, bila kata sunnah dia adalah Islam. Dan dua benda ni tak boleh dipisahkan antara satu dengan. Bila baca ayat Quran saja, sunnah kena datang menterjemahkan ayat itu. Ya, kerana sunnah datang untuk memberi penjelasan, sehingga kan ulama kita berani menyatakan Al-Quran lebih memerlukan sunnah daripada sunnah memerlukan Al-Quran. Pasal setiap apa yang Quran sebut, dia akan bagi penjelasan. Ya, supaya kalam Tuhan tidak dikelirukan, Allah hantar Rasul. Di mana manusia buat silap, Rasul betulkan. Sahabat melontar dengan cara yang salah, sunnah betulkan, Rasul betulkan. Sahabat solat salah, sunnah betulkan. Sahabat terbuat macam ni tak betul, sunnah betulkan. Kerana sunnah datang untuk membimbing manusia. Quran datang sebagai pedoman, sunnah datang menerangkan makna Quran. Maka berlakulah seiring dan sejalan. Tiba-tiba kita nak menerangkan Quran tanpa mengenal as-sunnah. Yang kita duk belajar sunnah ni pun tak habis lagi, Pakcik Din. Kita barulah duk tahu sejak 2-3 hari ni ada sunnah dhaif pula, ada palsu pula. Yang kita duk amal lama-lama, kita pun baru tahu dhaif tu pun satu malapetaka kita. Berapa lama dah kita duk berzikirkan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad, Pakcik ingat apa? Nur Muhammad sallallahu. Kita duk pegang, duk berzikir. Rupanya baru kita tahu dalam hadis Bukhari, hadis daripada Abdullah bin Abbas, Nabi Ibrahim masa dibuang masuk dalam api tak baca tu. Nabi Ibrahim baca hasbi Allahu ni'mal wakil. Kita duk kena ajih pula, duk kena tinggal hasbi rabbi, kena baca Ibrahim baca. Tu pun duk main ketak lah.
Kita pun duk rasa sejam sejuk. Awak tak boleh dah zikir ni, awak tak boleh dah. Kita duk rasa pelik-pelik. Dan 2-3 kawan kita Allah uji dalam hidup mereka. Mereka tak tahu apa yang kita belajar ni, asas-asas ni, ikhwan. Mereka tak tahu bahawa asas agama ni tak boleh pakai akal manusia sebagai hujah. Tak boleh. Mereka tak tahu. Tak tahu. Kerana mereka pakai akal manusia lah, mereka tak berjumpa dengan sunnah Muhammad. Ya ikhwan, itu kita mesti beri penjelasan kepada mereka hari demi hari. Baik. Penulis kita kata pandangan pendapat Imam Khattabi. Dia nak bawa kita pandangan Imam Khattabi, pandangan Imam Qurtubi, Imam Mazari, Imam Nawawi, Imam Ibn Qudamah, Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi tentang masalah sihir ni ada ke tak ada. Jadi pandangan ni kita kena tengok minggu akan datang. Itu untuk menyelamatkan kita daripada kena sihir. Jadi apa kita belajar malam ni, ikhwan? Kita belajar malam ni bahawa sunnah menunjukkan, sunnah yang sahih menunjukkan sihir itu wujud. Kita percaya dia ada, akidah kita, tapi kita tak beriman dengan kuasa dia. Kita hanya beriman dengan kuasa dan kemampuan Rabbul Alamin. Baik. Lepas ni baru kita akan tengok pembahagian sihir. Ada macam-macam sihir pula, ikhwan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tadi saya start 9.30, saya berhenti 10.36. Hebat lah. Ustaz Nan berhenti lagi apa? Berhenti sebelum sejam. Oh, sebelum sejam. Lagi hebat. Lagi hebat. Lagi hebat. Kita kerja Imam Barbari. Ya. Kita kerja Imam Barbari. Yang satu saya saja buat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya saja buat. Saya ambil poin-poin dia. Kita ada siapa ni? Ada.